Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis, panel hakim yang berteraskan panji-panji keadilan, serta guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan. Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya berdiri di sini bagi menyampaikan syarahan saya dalam suasana yang indah pada pagi ini. Saya Nur Syuhada binti Sulaiman dari tingkatan 1 Adil telah memilih tajuk Dadah Musuh Negara. Tajuk ini sangatlah bersesuaian dengan isu penyalahgunaan dadah yang tidak berkesudahan dan selalu menghiasi lembaran akhbar pada masa kini. Hadirin sekalian, pada abad ke-21 ini, Malaysia merupakan negara yang pesat membangun dan bersedia menongkak arus pemodenan dalam dunia maju ini. Kini, Malaysia sangat terkenal pada mata dunia, malah mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara yang lain yang turut mengukir nama pada mata dunia. Namun di sebalik kegemilangan ini, Malaysia masih dihantui satu penyakit sosial yang telah lama bersalang dalam masyarakat Malaysia, iaitu penyalahgunaan dadah. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) telah mencatatkan bahawa dari tahun 1988 sehingga tahun 2005 terdapat seramai 289,763 orang penagih dadah. Bilangan tersebut sudah pasti sangat membimbangkan banyak pihak. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, dadah boleh ditakrifkan sebagai ubat-ubatan atau bahan seperti ganja, heroin, marijuana dan sebagainya yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang yang menggunakannya. Dari segi perspektif Islam pula, dadah dikategorikan sebagai sejenis kamar. Kamar merupakan istilah yang digunakan di dalam kitab suci Al-Quran yang membawa maksud arak. Dadah dianggap sebagai kamar kerana fungsi kedua-duanya yang boleh menyebabkan khayal, mabuk atau menjejaskan kewarasan akal fikiran. Apabila berbicara mengenai isu penyalahgunaan dadah, kenyataan yang pahit untuk diterima adalah hakikat bahawa remaja merupakan antara golongan yang terjerumus ke dalam gejala ini. Sememangnya, dadah wajar dikatakan sebagai musuh negara kerana dadah mampu mengheret remaja ke kancah penghinaan dan kehancuran sekaligus menerapkan masa depan negara yang mempertaruhkan nasibnya di tangan remaja. Tidak dinafikan lagi, pelbagai usaha telah diambil bagi membendung masalah yang bersifat global ini. Namun begitu, sehingga kini gendang kemenangan masih belum kedengaran. Persoalannya, pernahkah kita renungkan nasib bangsa pada masa akan datang sekiranya masalah ini berlanjutan tanpa titik noktanya? Sememangnya, tidak dapat disangka lagi bahawa dadah mengundang banyak kesan negatif kepada individu yang menyalahgunakannya. Perubahan yang ketara dapat dilihat dari segi fizikal penagih dadah. Misalnya, orang yang ketagih dadah akan menghadapi masalah pernafasan, iaitu kadar pernafasan akan menjadi rendah dan perlahan. Justru, keadaan ini secara langsung akan menjejaskan bekan oksigen kepada sel-sel di dalam badan. Selain itu, sistem saraf, jantung, metabolisme dan otot-otot badan turut terjejas dengan pengambilan dadah yang berterusan. Kerana deguan jantung akan berkurangan, malah tubuh penagih dadah akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme. Otot-otot penagih dadah juga akan mengecut dan akhirnya menyebabkan tubuh menjadi lesu dan tidak bermaya. Individu yang menghambakan diri kepada najis dadah mempunyai risiko yang sangat tinggi menghadapi penyakit seperti meningitis, tetanus, endokarditis, AIDS dan hepatitis B. Secara keseluruhannya, tubuh badan seseorang yang menagih dadah akan mengalami implikasi yang sangat teruk daripada perbuatan individu itu sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, janganlah kamu lemparkan diri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah SWT mengasihi orang yang berbuat baik. Dan ini jelas menunjukkan pengharaman ke atas manusia menganiaya dan melakukan satu perkara yang membawa kebinasaan kepada tubuh badan mereka sendiri.
Justru, setiap individu wajib menjauhi dada untuk kebaikan diri mereka sendiri. Kerana mental dan emosi turut menerima kesan negatif akibat penyalahgunaan dada. Kesan ke atas mental dan emosi lazimnya dikenal sebagai kesan psikologi, iaitu kesan pengaruh dada pada otak dan minda. Ini termasuklah rasa seronok dan hayal atau euforia yang dialami oleh penagih dada. Mereka seakan-akan tidak berpijak di alam yang nyata. Malah, semakin lama seseorang itu menagih dada, lebih banyak pula jumlah dada yang diperlukan untuk mendapatkan kesan euforia. Fenomena ini disebut sebagai toleran atau keadaan lali, yang mana kesan euforia daripada dada berkurangan apabila digunakan secara berulang kali. Inilah yang menyebabkan seseorang itu tidak putus mencari dan meningkatkan penggunaan dada. Natijanya, mereka boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Natijanya, mereka boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tata susila dan peradaban masyarakat. Kerana mental seseorang penagih dada sangat sukar untuk dipulihkan seperti sedia kala. Bertunjangkan lontaran fikiran yang telah saya utarakan, kita dapat melihat sebuah pengharaman dada menurut Islam. Imam Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan dalam musnadnya bahawa Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. Justru, jelaslah kepada kita bahawa dada boleh merosakkan kewarasan akal fikiran, sekaligus mengaburi kemuliaan diri sendiri sebagai manusia di muka bumi ini. Akhir sekali, sememangnya banyak kesan buruk yang dibawa oleh masalah penyalahgunaan dada kepada individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Semua pihak sewajarnya berganding bahu bagi memastikan gejala ini dapat dibendung agar tidak menjadi satu wabak yang terus bernanah dalam masyarakat. Ayo kita bangkit bersama-sama ke arah hidup yang sejahtera tanpa terlibat dengan najis dada yang boleh mencemarkan diri, keluarga dan bangsa. Jangan kita abaikan peringatan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya agar sentiasa melakukan kebaikan dan menjauhi perkara yang boleh memberikan kemudaratan. Walaupun usaha baik mencapai matlamat Malaysia, sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbudaya penyayang, tentera dan berkeyakinan, hanyalah prakarsa kecil ke arah menangani masalah sosial, namun natijanya mampu mengembalikan imej dan jati diri sesebuah bangsa itu sendiri. Sekian, terima kasih.